Sejak ketiadaan ayah dan ibu kandungnya, orang putih tinggal bersama ibu tirinya, mak kunduk dan adik tirinya, bawang merah. Mereka sangat benci akan orang putih. Dia selalu dimarahi dan dipukul. Pada suatu hari, semasa orang putih sedang bernyanyi, di waktu malam bulan purnama, sunyi damai, damai sekelilingku, ketenangan kaimu pada air lemah. Putih! Oh Putih! Kau ingat dengan kami nyanyi tu boleh buat kami kenyang ke? Matahari dah naik tinggi dah tu. Kau ni buta ke? Tak rasa masak lagi. Aku dengan merah ni dah lapang. Perut ni dah kepulung. Yang kau berdiri macam buku kali tu pasal apa? Hampir balik sang. Maaf makcik, cik pergi ambil angin je. Cik masalah ni juga. Sewaktu Putih sedang memasak di dapur, mak kundung pula masuk ke bilik merah. Merah! Merah! Aduh, sakit lah, Mak. Hai, matahari dah naik dah nak terpeluk. Tidur je kerja. Mangkit lah. Mak ni muak lah. Hari tidur je. Pagi, petang, siang, malam. Lagi hang gemuk besar macam tempayan. Tak ada seekor jantan pun nak ke hang. Tak berlaki lah hang sampai ketua. Mak pun gemuk juga. Nak je Kak Mak. Aku ni kahwin dengan ayah hang tapi jadi bini orang berdua. Anak kau jadi bini orang berdua. Boleh jadi gila aku kalau hang juga jadi bini orang berdua. Sakit lah. Tiba-tiba terdengar bunyi pinggan pecah dari arah dapur. Putih. Geramnya aku. Hang ingat sebab nama rumah ni nama bapak hang. Hang boleh buat suka hati je kau. Senang-senang je hang pecahkan harta benda aku. Cik tak sengaja makcik. Cik tak ambil tip. Cik kan buat ala ikan. Tapi terjatuh pula. Cik tak tahu apa-apa. Cik minta maaf makcik. Tak sengaja? Mata hang mana Mak, Putih kau pinggan tu yang merah suka tu. Hang ni memang menyesal hidup lah. Aduh, sakit. Hang tak payah nak buat muka gitu lah kat kami. Padan muka hang Putih. Putih berasa sangat sedih setelah dimarahi dan dipukul oleh mak kundung. Dia pergi ke kolam tempat di mana ibu kandungnya, mak labu, mati lemah akibat ditolak oleh mak kundung. Dia mengadu. Mak ketu. Awak mak tinggalkan cik. Cik cerita mak. Tak ada orang pun nak sayang cik. Malamnya, semasa Putih sedang tidur, dia bermimpi bertemu ibu kandungnya. Mak. Putih rindu mak. Dalam mimpi tersebut, mak labu berkata pada Putih, Putih, hampirlah masuk hutan cari pokok beringin hak rendang untuk tenangkan hati hang. Sabarlah Putih, tak lama lagi hang pasti bahagia juga, kata mak labu. Keesokan harinya, Putih mengemas rumah terlebih dahulu. Selepas itu, dia keluar pergi ke hutan untuk mencari pokok tersebut. Setelah puas mencari, dia menjumpai pokok tersebut lalu terpandang endor yang tergantung pada pokok itu. Tunda yang mak habak. Dia mengadu.
Awak hidup lagu ni. Lepas mak cik tak ada, bapak cik pun tak ada. Putih terseksa. Apabila bawang putih mula menyanyi, benda itu secara tiba-tiba berayu dengan sendirinya. Akulah anak yatim piatu. Kemudian, dia teringatkan Mak Kundok. Dia takut dia marahi Mak Kundok sekiranya Mak Kundok pulang ke rumah dan melihatnya tiada di sana. Macam dah lama je cik duduk sini. Tak lagi mak kundok balik, dia marah pukul cik. Wahai Indo, you berhentilah. Cik nak balik ni. Tak lagi kena pukul. Tanpa disedari, putera raja sedang memerhatikannya dalam diam. Lagu mana anda itu boleh ayun sendiri? Siapa perempuan tu? Selepas itu, putera menyuruh pengawalnya mengikori Putih. Keesokannya, putera dan pengawalnya pergi ke rumah Putih. Tetapi, ketika itu, Mak Kundok dan Bawang Merah berada di halaman rumah tersebut. Assalamualaikum. Alam. Hang ni siapa? Siapa hang mari sini? Dia ni mesti anak orang kaya. Mana anak makcik hak lagi seorang tu? Makcik mana ada anak lain? Merah ni seorang je lah anak makcik. Putera menceritakan kejadian malam di tempat Endoi. Oh, Merah ni lah yang gahaya Endoi tu. Setelah itu, putera pun beredak. Mak Kundok memaksa Putih membawanya ke sana. Okey. Hang tunjuk tempat hang Endoi tu lah ni juga kat aku. Pandai-pandai hang dia keluar rumah selama ni. Tak makcik. Cik tak keluar rumah pun makcik. Cik pergi sekali tu je. Tu pun tak je makcik. Cepat hang tunjuk. Mai Merah di tepi tempat Endoi tu. Jom mak. Buai laju sampai pukul 6. Apa dalam baju untuk dia. Mak, awak Endoi ni tak berayu pun. Kotor pun. Tak boleh mak. Tolong. Rupa-rupanya bawang putih telah pun diikat oleh Mak Kundok dan Bawang Merah. Selamatkan cik. Terima kasih selamatkan cik. Cik ingat cik dah nak mati tadi. Pengawal tersebut pun menyelamatkan Putih. Mak Kundok dan Merah terkejut dengan kehadiran Putih. Alamak, gantoi. Apabila Putih duduk dan bernyanyi di atas Endoi, Endoi itu berayun dengan sendirinya. Laju, buaiku laju. Akulah anak yatim piatu. Laju, buaiku laju. Hang dah mohong better. Hang ni ibu yang zalim. Hang dah seksa Putih selama ni. Better patut hukum hampa berdua. Mak Kundok dan Merah teriak meminta ampun. Mana ni mak? Ampunkan kami tuanku. Ampunkan kami. Putih yang baik hati merayu pada putera supaya tidak menghukum Mak Kundok dan Merah. Kami merayu tuanku. Tolonglah ampunkan mereka. Sejahat-jahat mereka, mereka tetap adik dan mak kami. Putera kagum dengan kemuliaan Putih. Mereka pun berkahwin dan hidup bahagia.
Kisah Bawang Putih dan Bawang Merah adalah cerita dongeng yang popular di banyak budaya di seluruh dunia. Biasanya, cerita ini menceritakan tentang dua saudara perempuan yang memiliki sifat yang berlawanan. Bawang Putih digambarkan sebagai anak yang baik, sederhana dan patuh. Sementara Bawang Merah digambarkan sebagai anak yang nakal, sombong dan kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, iaitu Syaiful, Faikah dan Sakinah akan membentangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan pemikiran, nilai dan pengajaran dari cerita yang kami pilih, iaitu Bawang Putih dan Bawang Merah, bagi melengkapkan tugasan pentaksiran berterusan kami. Kisah Bawang Putih dan Bawang Merah adalah sebuah cerita dongeng popular yang memiliki beberapa pemikiran, nilai dan juga pengajaran yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Terdapat beberapa nilai yang dapat saya kenal pasti dalam cerita Bawang Putih dan Bawang Merah. Antara nilai-nilai tersebut ialah yang pertama, kesetiaan dan persaudaraan, di mana cerita ini menggambarkan hubungan antara dua saudara perempuan iaitu Bawang Putih dan Bawang Merah. Meskipun Bawang Putih mengalami banyak cabaran dan kesulitan, dia tetap tidak melupakan adik tirinya dan mak tirinya itu ketika mereka hampir dihukum oleh putera raja akibat daripada perbuatan yang tidak baik yang mereka lakukan. Seterusnya, nilai yang kedua ialah kebaikan dan keadilan. Cerita ini mengilustrasikan bahawa kebaikan hati dan tindakan yang benar selalu mendapat balasan yang baik. Bawang Putih yang baik hati sering mendengar arahan yang diberikan oleh mak tirinya itu. Dia merupakan seorang yang patuh. Justru dia juga sanggup berpenat demi memuaskan hati ibu tirinya. Dalam pada itu, cerita ini juga mengkisahkan bahawa seseorang yang sering dianiaya pasti mendapat balasan di penghujungnya. Di samping itu, nilai yang ketiga iaitu akibat daripada tindakan buruk. Cerita ini menunjukkan bahawa tindakan jahat dan kejam pasti mendapat kesan yang buruk. Sebagai contoh, kita lihat pada watak ibu tiri dan anaknya iaitu Bawang Merah yang mengalami nasib yang tidak baik kerana tindakan jahat mereka. Mereka hampir dihukum akibat mengseksa Putih. Seterusnya, nilai yang keempat iaitu ketabahan dan keberanian. Bawang Putih menunjukkan ketabahan dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Bawang Putih tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk berbuat kebaikan walaupun setiap hari dia telah dipukul dan dimarahi oleh ibu tiri dan adik tirinya. Nilai yang terakhir iaitu pentingnya kebaikan hati, di mana cerita ini menitik beratkan pentingnya memiliki hati yang baik dan bersikap ramah terhadap orang lain. Bawang Putih selalu menunjukkan kebaikan hati kepada makhluk hidup di dalam hutan dan itu membawanya kepada keberuntungan. Sebagai contoh, Bawang Putih yang duduk di buaian dan secara ajaibnya buaian tersebut berayun dengan sendirinya. Maka di sini jelaslah bahawa pentingnya untuk kita mempunyai nilai yang baik dalam diri. Okey, seterusnya, cerita Bawang Putih dan Bawang Merah ini turut mengandungi beberapa pengajaran yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Okey, saya kemukakan 6 pengajaran. Yang pertama, persaudaraan dan kebersamaan. Cerita ini menggarisbawahkan pentingnya hubungan saudara yang kuat. Pesan ini mengajarkan pentingnya persaudaraan dalam adik-beradik dan kerjasama dalam keluarga. Sebagai contoh, walaupun Bawang Merah dia buat jahat teruk macam mana sekalipun dekat Bawang Putih masih boleh maafkan Bawang Merah. Hal ini menunjukkan bahawa seteruk mana sekalipun adik-beradik kita, dalam hubungan adik-beradik kita, mereka tetap darah daging kita. Bab kata pepatah, air dicincang tidak akan putus. Yang kedua, kebaikan hati. Okey, dalam cerita rakyat ini, Bawang Putih adalah contoh kebaikan hati. Pengajaran di sini adalah bahawa tindakan baik dan belas kasihan kepada orang lain selalu berbuah baik. Sebagai contoh, walaupun dah banyak kali dimarahi, dipukul dan dihina oleh Mak Kundo dan Bawang Merah, Putih tidak pernah menderhakai, sebaliknya hanya menurut segala perintah mereka dengan sebaik-baiknya.
Pengajaran yang ketiga adalah keadilan. Cerita ini menggambarkan bahawa tindakan jahat pasti akan dibalas. Bak kata remaja masa kini, karma itu pasti. Contohnya, Mak Pundo dan Bawang Merah yang jahat sehingga sanggup mengikat Putih sendirian, pada akhirnya menerima hukuman oleh Putera Raja. Hal ini mengajarkan bahawa keadilan itu pasti bagi mereka yang melakukan kejahatan, tidak kiralah dengan penyelesaian secara undang-undang ataupun karma dalam kehidupan. Okey, pengajaran yang keempat adalah ketabahan dan keberanian. Dalam kisah ini, Bawang Putih menunjukkan ketabahan dan keberanian dalam menghadapi cubaan kehidupan yang terseksa setelah ayah dan ibu kandungnya pergi meninggalkannya. Pesan di sini adalah bahawa dengan keberanian, kita boleh mengatasi kesulitan dalam hidup walaupun seteruk mana sekalipun hidup kita. Pengajaran yang kelima adalah pelajaran dari alam. Bawang Putih dan Bawang Merah ini mengajarkan bahawa alam memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang harus dihormati. Ini mengingatkan kita untuk merawat alam dan makhluk yang hidup di dalamnya. Misalnya, sewaktu Putih mula bernyanyi di atas buaian, buaian itu bergerak sendiri seiring dengan pokok-pokok, bunga-bunga dan angin yang berayun, seakan-akan memahami perasaan sayu Putih dalam kehidupan. Pengajaran yang terakhir adalah akibat dari sikap buruk. Kejahatan dan kekasaran ibu tiri Putih iaitu Mak Pundo dan anaknya Bawang Merah berakhir dengan nasib buruk. Ini mengingatkan kita bahawa tindakan buruk dapat mengakibatkan pada akibat yang tidak diingini. Justru kita mestilah sentiasa berbuat baik dengan orang lain, tidak kira di mana kita berada dan siapakah kita dan apakah kedudukan kita dalam darjat kehidupan. Secara keseluruhannya, cerita Bawang Putih dan Bawang Merah ini mengandungi banyak pengajaran moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutamanya dalam konteks persaudaraan, kebaikan hati dan keadilan. Terdapat beberapa pemikiran dan pesan penting yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita ini. Pemikiran yang pertama iaitu persaudaraan. Pengarang menekankan bahawa cerita ini menyoroti hubungan saudara antara Bawang Putih dan Bawang Merah. Meskipun mereka mengalami banyak cubaan, persaudaraan mereka tetap kuat dan saling mendukung. Pemikiran yang kedua menurut pengarang ialah kebaikan hati. Iaitu Bawang Putih diceritakan sebagai karakter yang baik hati dan peduli terhadap makhluk lain. Di dalam cerita Bawang Putih dan Bawang Merah, kebaikannya terhadap binatang-binatang di hutan menghasilkan bantuan saat dia membutuhkannya. Yang seterusnya iaitu keadilan. Cerita ini menggambarkan bahawa tindakan kejam dan jahat akan berakhir dengan konsekuensi yang pantas. Yang mana contoh yang kita dapat lihat dalam cerita ini ialah ibu tiri dan anaknya yang jahat mendapat hukuman akibat tindakan mereka. Yang seterusnya ialah ketabahan dan keberanian. Bawang Putih dan Bawang Merah menunjukkan ketabahan dan keberanian mereka dalam menghadapi cubaan dan bahaya. Mereka tidak pernah menyerah dan selalu berjuang untuk memperoleh kebaikan. Yang kelima iaitu pelajaran dari alam. Cerita ini mengajarkan kepada kita bahawa alam memiliki kekuatan dan kebijaksanaan tersendiri, yang mana kita harus belajar untuk menghargai alam serta makhluk-makhluk di dalamnya. Dan yang terakhir ialah akibat dari kehalusan hati. Pengarang menggambarkan kehalusan hati Bawang Putih menghasilkan banyak kebaikan dalam hidupnya, sementara kekasaran dan kejahatan ibu tiri serta anaknya berakibat pada nasib buruk mereka. Jadi kesimpulan yang dapat kita perolehi daripada cerita Bawang Putih dan Bawang Merah ini ialah cerita ini memberikan pesan-pesan tentang kebaikan, persaudaraan dan keadilan yang relevan bagi pembaca, khususnya anak-anak, untuk difahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasakan cerita rakyat Persam Melayu moden ini, terdapat banyak pengajaran yang dapat kita semai dalam kehidupan seharian. Justru, para guru di sekolah perlulah menerapkan dan memantapkan bahan-bahan sastra seperti cerita rakyat ini dalam PDPC. Sebagai contoh, video yang kami hasilkan ini dapat dijadikan sebagai bahan bantu mengajar bagi murid-murid supaya pembelajaran menjadi lebih menarik dan mengikuti abad ke-21. Sekian, terima kasih.